everyone. Pada hari ini kita akan lihat pengajaran saya ini lebih berorientasi kepada masyarakat, to public. Basic, how to understand law. Law, it is not to you to go to the law school only you can understand the law. Bukan bermaksud you pergi kepada pengajaran formal baru kamu understand law. No, law adalah fundamental to everyone. Everyone need to understand law because basically it is the spirit of federal constitution. To understand your law means you understand your rights. Kamu hanya boleh mengetahui atau tahu kepentingan hak kamu jika kamu boleh mengetahui apakah hak-hak yang terdapat pada kamu, basic rights yang ada dalam federal constitution. Itu satu. Tetapi tanpa mengetahui, without knowing the basic structure of law, what is the system of law, kamu tidak boleh mengetahui keseluruhan how does it operate also. So, selalunya ada dua perkara dalam pengetahuan kita. Satu ialah law. Satu ialah bagaimana cara prosedur law. So, basic prosedur kena ada bersama-sama dengan pengetahuan undang-undang itu kena ada. My friend said this to me. Dia understand what I'm teaching in that YouTube. But basically, it's more to students. Like I'm talking about section, I'm talking about akta fitnah, I'm talking about what is law, case law, all that. So he asked me a question. Ram, can you teach or can you give me a kind of thing like macam dia kata buat macam boleh memahamkan public. Bukan kita nak menjadi cikgu kepada public. I know public also very smart now. But basically, how does a law-oriented academic person daripada law background, how does they interpret law? That is very good for you all to know now. It's better. Because undang-undang boleh dalam dua keadaan. Satu akan jadi public law, satu ialah private law. Public law and private law is what? Public law is lebih kepada yang tadi saya tunjukkan, itu berkaitan dengan federal constitution, perlembagaan. Administrative law, or in simple term admin law. So ini semua akan jadi public law. But private law is basically berkaitan dengan personal, individu. Ini ialah private law. Criminal law akan jatuh di mana? Criminal also can come under public law, isn't it? Because criminal is actually brought by the state. In one circumstances, it's also a public law. Because law can be differentiated into system. One is we call system. The highest system of law ialah apa? Anyone know? The highest system of law. Maksudnya this entire law come from where? Datang daripada mana? One is common law. Another one is the civil law. Common law, civil law. Common law is the common law country, basically. Civil law is basically like German, all that. It could be a civil law application of country where they use different style of giving or having a law. But we are following what? Common law. So we focus in common law. But we also have law. Common law also hanya terpakai setakat yang boleh dibenarkan di bawah Civil Act sahaja. Di mana jika ada lakuna, maksudnya kekurangan undang-undang dalam Malaysia, baru kita boleh menggunakan common law. So, private law ini seperti kontrak. Sudah ada akta kontrak, you all know right, you all doing an offer, acceptance. Orang pergi ke kedai membeli barang. Contohnya orang pergi ke KFC, orang minta beli KFC satu plate, harganya berapa. So itulah offers. Lepas tu kamu kata I accepted, you membeli. So you ada offer, you ada acceptance dekat sana. It could be in versa. You could offer, they could also accept. It's a different way of looking at. This all is terms. Later kamu akan baca di bawah contract law. Basically, Contract Act governs your contract. Okay. So, kamu ada macam-macam statute. Yang tu kita panggil sebagai apa? Statute, akta.
kita panggil dia sebagai akta. Okey, tapi kita tak boleh panggil semuanya akta, memang akta. Tapi bila kita refer section dan sebagainya, kita untuk perlembagaan kita panggil artikel. We don't call section. Okay. So kita ada banyak akta. Saya akan tunjuk kamu akta semua. Contohnya macam ni kan. Boleh nampak kanun tanah negara. Ini pun akta. So you got lot of akta untuk kamu lihat. This one is Company Act, but this one old one, 1965. Now it's got new Company Act 2016. So when you buy everything, you must know, make sure that everything is up to date. The knowledge also must be up to date. That's why yang penting ialah we call in English Stare Decisis or doktrin pengikat duluan, doktrin ikatan duluan. Stare Decisis di sini berarti apa? Berarti bahawa kita ada doktrin ikatan duluan, iaitu bermaksud bahawa kod-kod bawah ini perlu mengikat kod-kod atas. So kod-kod bawah, kamu tahu kan, daripada bawah tu kod-kod apa? You got magistrate, you got session, you got high court, you got mahkamah rayuan, you got federal court. Ini dipanggil sebagai kod. So you got paling bawah sekali adalah penghulu court, magistrate, session, high court, court of appeal, federal court. Ini semua ialah bagaimana kita mengikat. So selalunya sekarang kamu ada boleh tengok secara live apa mahkamah rayuan sedang buat. Itu bermaksud apa-apa judgement yang dibuat di high court boleh dirayu di appeal court. So pemahaman dia macam tu. Ini ialah dipanggil sebagai apa? Stare Decisis. Atau Stare Decisis ini bermaksud perkataan Latin iaitu doktrin ikatan duluan. Stare Decisis, bermaksud daripada bawah mahkamah apa? Mahkamah penghulu pergi kepada mahkamah magistrate, pergi kepada mahkamah session, lepas tu pergi kepada mahkamah rayuan, lepas tu pergi kepada mahkamah persekutuan, federal court. So jika kamu ada ni semua, ini hierarki court. So keputusan paling atas sekali perlu mengikat semua keputusan-keputusan di bawah. Saya rasa bila kamu dah tahu yang ni doktrin ikatan duluan, ada lagi diorang panggil sebagai locus standard. Lepas tu diorang kata privy kepada kontrak. Bermaksud bahawa locus standi ialah kamu ada kuasa untuk membawa tuntutan ke mahkamah. Itu dipanggil sebagai locus standi. Privy ialah kamu ada hak dalam kontrak tersebut. Bermaksud privy dalam kontrak. Dua-dua lebih kurang sama saja. Kita bawa kepada apa yang pernah berlaku dalam Malaysia. Saya rasa kamu semua masih ingat lagi apa yang berlaku di Malaysia. Contohnya Highland Tower. Runtuhan Highland Tower yang jatuh. Okey. Highland Tower kamu tahu kan di mana kan? Di Ulu Klang, iaitu bangunan kondominium apartment tersebut yang telah pun tumbang akibat adanya stream ataupun ada aliran anak sungai di bawah satu bentuk bukit yang di mana dalam bina, yang bukit antarabangsa, apartmen di bukit antarabangsa, Highland Tower. Tumbangnya Highland Tower itu mengakibatkan kepada satu bentuk tuntutan di bawah mana? Kontrak ke atau tort? So tuntutan dibuat di bawah tort. Mengapa? Kontrak ini lebih kepada satu keadaan jual beli pada ketika itu. Tort ialah lebih kepada bentuk apa? Kecuaian atau dipanggil sebagai negligence. Saya ajar kamu hari itu kesemuanya ialah berkaitan dengan fitnah. Saya ajar kamu berkaitan dengan occupiers liability. Semua itu akan jatuh di bawah mana? Di bawah tort. So kamu ada kecuaian, negligence. Kamu ada tort, tanggungan penghuni. Kamu ada tort fitnah. Kamu ada tort vicarious liability. Kamu ada tort medical negligence. Kamu ada tort
pure economy loss. Pure economy loss, medical negligence akan jatuh di bawah kecuaian. So, jika medical negligence boleh berlaku di mana seorang doktor cuai menyebabkan kepada seorang pesakit telah mengalami satu kecederaan atau meninggal dunia dan sebagainya, dia boleh menuntut di bawah mana? Di bawah tort. So, walaupun dua ini adalah seperti saya kata tadi personal ataupun private law, dia lebih melihat kepada isu. Apakah isu yang boleh membawa kepada satu bentuk tuntutan. Sekarang ni kamu sedang mengetahui apa hak-hak kamu di bawah mana. Bagaimana hak-hak ini terjadi. Hak-hak ini semua terjadi kerana kamu memiliki apa kamu miliki? Kamu memiliki Federal Constitution. Federal Constitution, di bawah akta perlembagaan itu kamu memiliki Federal Constitution kan? Federal Constitution memberikan kamu hak kepada apa? Hak kepada kehidupan, life. So daripada sana banyak perkara-perkara boleh diperkembangkan sehingga kamu ada semua undang-undang ini yang saya tunjukkan tadi, statut-statut tu. Saya kata ada kanun tanah negara, saya kata ada Company Act, ada macam-macam saya katakan. Semua ini yang 2016, yang ni 1965 Company Act already become 2016. Yang ni semua ini termaktub dan tidak boleh melawan satu undang-undang tertinggi dipanggil sebagai Perlembagaan Persekutuan. That is Guru Norm. Yang ni semua norm, yang ni Guru Norm, Undang-Undang Persekutuan. So sentiasa ada persoalan. Adakah apa-apa yang dibuat oleh kerajaan, apa-apa dibuat oleh seorang administratif, boleh jadi contohnya municipal, contohnya penguatkuasaan undang-undang kecil, adakah semua ini sah atau tidak? Sah setakat ia tidak melawan apa? Melawan undang-undang perlembagaan. Tidak boleh lawan. Kerana apa? Kerana satu artikel yang sangat-sangat penting di sini, iaitu artikel berapa? Artikel 4 yang memberitahu Supreme Law of Federation. Dia kata this constitution is the supreme law of the federation and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this constitution shall to be extent of the inconsistency be void. Dia kata maksudnya batal. Satu undang-undang yang tidak mengikut kepada undang-undang perlembagaan batal. Maksud kita punya konsep senang saja. Undang-undang perlembagaan paling tinggi, di bawah semuanya ada undang-undang yang lain. Undang-undang boleh terjadi seperti saya kata tadi, terbagi kepada dua. Satu ialah undang-undang awam, satu lagi ialah undang-undang apa? Awam, dan juga satu lagi undang-undang apa? Undang-undang private. Awam dan private, atau public dan private. So dua ini dia boleh terbagi kepada dua ini. Daripada sanalah munculnya undang-undang seperti administrative law, constitution law. Ini semua terjatuh di bawah undang-undang awam, dan bagi tort, bagi kontrak semua jatuh di bawah private law, undang-undang persendirian. Contoh-contoh saya dah bagi tahu tadi kan. Perkembangan di bawah tort kamu boleh lihat dalam pelbagai kes. Contohnya dalam kecuaian. Kecuaian seperti mana kita tahu di Malaysia berlaku banyak kemalangan di Malaysia. So kemalangan-kemalangan itu akan jatuh di bawah undang-undang tort. Satu bangunan yang runtuh akibat kelalaian kontraktor, engineer dan sebagainya, developer, akan jatuh di bawah tort juga. Di bawah apa? Pure economy loss. Ataupun boleh dalam keadaan seperti nuisance dan sebagainya. So ini kita akan membincangkan seterusnya. Tapi inilah dimaksudkan dengan undang-undang. Inilah dimaksudkan apa? Undang-undang. Ini hanya tatapan untuk publik, di mana kamu kena mengetahui sistem apa kita guna. Sistem common law. Tapi setakat Section 3, Section 5 membenarkan di bawah Akta Sivil. Tetapi kita memiliki undang-undang yang komprehensif. Seperti apa? Akta Fitnah. Kita
Kita ada akta apa? Kontrak. Kita ada kanun tanah apa? Negara. Kita ada apa? Kanun keseksaan dan sebagainya. Okey, sekarang saya sebagai individu perlu mengetahui apa untuk menjaga hak saya. Paling penting sekali untuk menjaga hak kita ialah Federal Constitution. Lagi penting ialah berkaitan dengan financial service, maksud kewangan kita. Dalam masa kita sekarang menghadapi MCO, kita pasti akan juga menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan financial service seterusnya. Yang itu kita lebih perlukan kefahaman dari segi apa? Financial Service Act. No longer BAFIA Act. The BAFIA Act only few sections can be used as long as it's consistent with the FSA. FSA is very important, then the Schedule 9 is very important under FSA. There are so many schedule dalam FSA. Financial Service Act 2013. And another law very important for you all is PDPA. PDPA adalah berkaitan dengan hak peribadi, data, personal data. The Personal Data Protection Act bermaksud bahawa hak-hak ataupun data-data kamu yang kamu miliki dalam mana? Facebook ke, social media ke, kamu simpan dalam insurance company ke, kamu simpan di mana-mana ke, ataupun kamu register di mana-mana ke, perlu dijaga. Itu semua undang-undang. Semua ini sangat penting dalam jangka masa sekarang. This time you need to just daily understand what is law. What is law, why it's important for you, because you will encounter all this in your life, daily life. Now also we are encountering it. Now also we are facing it. In future also we will face all this, because law will not change drastically. It will take time. Maksudnya dia akan ada revolusi. Dia takkan change on one day, takkan. So we have law and we can protect ourselves by using this law. Sekian, terima kasih.